Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah kita tahu apa topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini. Dan mungkin sebentar tadi seluruh rakyat Malaysia sudah pun mendengar pengumuman senarai Menteri-Menteri Kabinet yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sudah pastilah pelbagai pandangan, pelbagai pendapat, pelbagai reaksi sebenarnya daripada pelbagai pihak. Dan inilah antara isu yang menarik yang akan kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita tentunya Kabinet Perpaduan Berlainan dan Luar Biasa. Itu ada tanda tanya di situ. Baik, saya perkenalkan dulu dua tetamu yang ada bersama saya di studio ini. Di sebelah kiri saya ini kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada Encik Tai Zi Hao ataupun lebih dikenali sebagai Apek Cina. Terima kasih atas jemputan. Jadi Apek, apa khabar? Khabar baik. Khabar baik. Thank you very much. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang. Terima kasih atas jemputan. Ya. Dan kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang pada seorang lagi tetamu iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Mahdi Ismail yang merupakan Profesor Madya Politik dan Kerajaan di Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketemadunan di Fakulti Ekologi Manusia UPM. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah. Ini satu topik yang cukup panas sekarang ini. Topik yang sedang dibincangkan oleh rakyat Malaysia. Tetapi satu soalan yang cukup mudah sebenarnya. Reaksi Apek sendirilah dengan line up barisan kabinet yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terkejut ataupun tidak? Terkejut sikit. Sebenarnya yang terkejut tu saya nampak ramai juga yang akan bakal dilantik sebagai senator dan juga dilantik ke kementerian yang agaknya penting. Saya nampaklah ada usaha untuk untuk membawa perkembangan kepada Malaysia daripada rungutan politik. Saya nampak line up ni memang menghala ke arah seperti itu. Terkejut tetapi sepatutnya berlaku. Apa-apa line up pun kita akan rasakan terkejut dengan siapa-siapa pun di situ. Cuma saya nampak kekurangan politik lebih kepada keupayaan. Okey. Sebelum saya lupa, anda juga yang sedang bersama kami di Ruang Bicara ini, kami juga sebenarnya ingin memberi peluang dan juga ruang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun reaksi anda sendiri berkaitan dengan senarai yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan panggillah kami di dua talian yang kami sediakan kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, sesuatu yang sebenarnya Prof dijangkakan tetapi mungkin juga mengejutkan ialah tentang pelantikan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri dan beliau juga sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar. Jadi apakah ini sesuatu yang dijangkakan ataupun Prof sendiri merasa terkejut dengan pelantikan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Alhamdulillah, terima kasih bernama kerana menjemput saya untuk bersama-sama dalam ruang bicara pada malam ini. Suatu topik yang saya kira panas. Baru je 8 suku tadi. Kita pun tak sempat nak buat analisis dan nak kata terkejut, agak sikitlah terkejut macam Apek kata, sikit terkejut dengan line up kabinet yang telah di-announce oleh Perdana Menteri kita lah kan. Jadi persoalan yang lupa saya nak ucapkan tahniah lah pada seluruh rakyat Malaysia di atas kejayaan mendapat kabinet baru pada malam ini yang kita telah tunggu-tunggu hampir 1 minggu lebih kurang lah. Betul. So ramai orang tertanya-tanya siapakah bakal mengisi kekuatan baru yang dikatakan bakal membawa suatu perubahan besar kepada negara kita Malaysia. Jadi seperti mana yang disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi, dia merujuk kepada satu kekuatan induk yang melibatkan gabungan beberapa buah parti politik utama PH, BN, GPS, JRS, Warisan dan sebagainya, yang mana
Datuk Seri Anwar Ibrahim claim dia ada hampir ataupun lebih daripada two-third majority. Dan saya kira ini merupakan satu kekuatan baru. Satu kekuatan baru yang mana kita tengok PRU 14 dengan PRU 15 ini tidak ada mana-mana parti yang betul-betul ada two-third majority semacam inilah. Jadi dengan idea kerajaan perpaduan ini, saya kira suatu yang bagus untuk negara, bagi kita membawa ke arah kestabilan politik yang berterusan. Jadi soalan dia, banyak rumours yang menyatakan sebelum ini, menyatakan Datuk Seri Zahid Hamidi dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri pun banyak. Dan ada pandangan yang menyatakan Datuk Muhammad Hassan selaku Timbalan Perdana Menteri antara dua calon utama tetapi kalau ikutkan dari segi hierarki parti, memang Datuk Seri Zahid Hamidi akan ambil keutamaan sebab dia presiden. Kalau orang tanya, Agung tanya saya, siapa nak jadi Perdana Menteri? Of course saya presiden, saya akan jawab saya jadi Perdana Menteri. Betul tak? Sekarang ni orang nombor 2. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tanya siapa yang sepatutnya jadi Timbalan Perdana Menteri, of course lah presiden akan letakkan nama dia sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jadi persoalannya sekarang, kita merujuk kepada apa yang cuba dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang cuba mengangkat soal integriti, soal kerajaan yang bersih, soal kerajaan yang bebas rasuah. Dan kita tahu Datuk Zahid Hamidi belum didapati bersalah lagi, belum lagi, tetapi dah ada kes di mahkamah, masih lagi dalam proses pembicaraan. Dan banyak debate lah tentang perkara ini, ada pro dan kontra melantik Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Desa, Menteri Kemajuan Desa, KKLB lah kan, KPLB sebelum ini. Jadi soal wajar atau tidak wajar, saya kira Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu mencatatkan sesuatu demi mengumpulkan kekuatan baru dalam bentuk kerajaan ataupun kabinet perpaduan ini. Dia kena ambil kira elemen-elemen itu. Siapa kepala nak kena pegang? Terlepas kepala, heko terabur habis. Jadi perkara-perkara ini yang saya kira kenapa Datuk Seri Zahid Hamidi diletakkan antara orang utama dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, mungkin Apek ada pandangan yang tersendiri, Apek. Bila kita lihat pada ini pandangan sebelum saya datang ke studio pun, mereka mencangkakan kalaulah Datuk Seri Ahmad Zahid dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri, ianya seolah-olah kombinasi yang menarik jugalah di antara mentor dan protege sebenarnya. Ada yang memberi pandangan sedemikian. Tetapi kalau kita lihat pada line up kabinet yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ianya menggabungkan mereka yang sudah pun begitu biasa dengan jawatan menteri. Ada juga muka-muka baru yang diperkenalkan. Tadi pun kita bercakap siapa dia ni kan. Tapi insyaAllah kita akan kenal mereka apabila mengangkat sumpah. Saya lupakan esok istiadat angkat sumpah akan disempurnakan. Tapi pandangan Apek sendirilah, apakah ini satu kombinasi yang jitu untuk menubuhkan satu kekuatan dalam kerajaan perpaduan ini? Dia ada unsur-unsur politik dan juga unsur-unsur kerja di sini. Tadi disebutkan tentang Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, sebenarnya tak kejut pun sebab 2-3 hari lalu Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah buat satu hint. Ada bagi satu hint. Dia kata mereka yang belum disabit hukuman adalah dianggap sebagai seorang peguam, anggap sebagai seorang yang tidak bersalah. Maksudnya dalam line ini, walaupun Datuk Seri Zahid Hamidi masih ada kes di mahkamah tetapi tidak bersalah sehingga terbukti sebaliknya. So itu adalah satu hint lah. Dan kalau kita tengok contohnya Dr. Zambri tidak pernah menjawab sebagai menteri dan sekarang dilantik sebagai menteri luar negeri. Dan sebelum ini Dr. Zambri adalah menteri besar Perak. Dan dengan ramai tak kenal Dr. Zambri, saya tahu Dr. Zambri keupayaannya untuk bergaul dengan orang luar dan sesuatu memang ada potensi, walaupun kalah di Lumut tapi dijangkakan nanti sebagai senator untuk menjawat jawatan menteri. Dan Datuk Tengku Zafrul juga kalah di Kuala Selangor tapi lantik sebagai menteri. Sebenarnya Datuk Tengku Zafrul bukannya jawatan tinggi dalam Barisan Nasional, hanyalah Bendahari Selangor, tetapi dilantik juga sebagai menteri penuh untuk perdagangan antarabangsa. MITI. Ini bermaksud kabinet ini menghargai keupayaan seseorang ahli politik, tidak kira tanpa mengira beliau menang ataupun kalah dalam PRU, tapi ada unsur politik juga.
kami tak nampak setiap seorang pun menteri yang dilantik dari kalangan bukan orang politik. So unsur-unsur politik ada dan juga unsur-unsur kerja untuk usaha untuk memulihkan ekonomi di Malaysia ni ada juga. Dan ini memang satu perpaduan yang luar biasa, yang aneh, kerana kerajaan gabungan sebegini tidak pernah berlaku. Sebaik sahaja PRU. Justru apa yang mengejutkan, setelah Barisan Nasional telah bergabung dengan Pakatan Harapan, apa lagi yang lagi mengejutkan daripada itu? So saya pandang secara positif tentang pelantikan barisan kabinet ini. Antara nama-nama yang mungkin Prof sendiri tidak terfikir sebenarnya akan dilantik untuk jawatan menteri dalam kabinet baru Datuk Seri Anwar ini, antaranya mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Prof. Okeylah, saya dasar kepada senarai yang dikeluarkan yang terbaru ini, memang ada beberapa nama yang kita tak familiar, tak familiar, tak jangkakan mereka akan dilantik menjadi seorang menteri. Kalau kita tengok macam Fadilina Siddiq daripada Parlimen Ibu Tebal ni kan, sebenarnya saya pun tak kenal dia ni, sebab baru tadi Google ngapek siapa Fadilina Siddiq ni kan. So dia diberikan satu tanggungjawab yang besar, saya kira, dalam konteks untuk membawa perubahan, membawa reformasi dalam kalangan aspek pendidikan ni. So saya kira ini merupakan satu cabaran besar lah kepada beliau. Begitu juga dengan Dr. Zaliha Mustafa. Ya, saya sempat Google tadi, dia ni doktor perubatan, jadi memang sesuai lah. Dia seorang doktor perubatan, diberikan tanggungjawab untuk melihat ataupun menjaga Kementerian Kesihatan. Tetapi doesn't matter lah, sama ada orang itu baru ataupun orang itu lama. Bagi saya, kita sepatutnya bagi peluang. Bagi peluang. Kita tak tahu sejauh mana kekuatan dia. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun parti-parti politik mencadangkan nama-nama ini, sudah pasti akan ada keistimewaan dan kekuatan tertentu yang kita orang luar ini yang melihat secara luaran saja. Kita tak tahu apa sebenarnya kekuatan pada individu yang diangkat sebagai menteri ini. Sudah pasti ada satu keistimewaan. Bagi saya mudah saja, apabila kita bercakap membutuhkan kabinet perpaduan ini, seorang menteri yang dilantik itu mesti ada jiwa. Jiwa yang mempunyai satu jiwa yang besar. Bila dilantik sebagai seorang menteri, jawatan besar kan, mesti berjiwa besar. Jiwa besar tu apa maksud dia? Dia perlu menyahut apa yang cuba dibawa oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri dah sebut, nak bagi projek-projek, jangan bagi pada keluarga saya. Tak boleh, kena bagi ikut tender yang rasmi. Jadi menteri-menteri pun kena ada jiwa besar yang semacam itu. Kerana nak bagi tender, nak bagi projek-projek, jangan libatkan ahli keluarga, jangan bagi pada kaum kerabat. Sebab demi menjaga ketelusan dan reformasi yang nak cuba dibawa. Dia juga mesti ada jiwa rakyat. Sebagai seorang menteri mesti berjiwa rakyat. Sekarang ni dia menteri, bukan menteri bagi Pakatan Harapan, bukan menteri bagi Barisan Nasional, dia menteri Malaysia, menteri kerajaan Malaysia yang seharusnya membela nasib seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira agama, tanpa mengira kumpulan etnik, tanpa mengira perbezaan fahaman politik. Orang PN yang duk lawan dia dulu pun dia mesti bela. Sebab apa? Sebab dia menjadi kerajaan. Dia mesti ada jiwa rakyat semacam itu. Tidak boleh pilih kasih, tidak boleh menanaktirikan mana-mana pihak yang sebelum ini mungkin dilihat sebagai musuh politik bagi mereka. Tetapi bila dah dilantik sebagai seorang menteri, mesti ada jiwa rakyat itu. Dan yang ketiga, saya kira dia mesti ada jiwa memahami hala tuju kementerian dia. Dia mesti meletakkan, dia ni diberikan tanggungjawab besar untuk meneraji sebagai contoh Menteri Pendidikan, Fadilina Siddiq. Dia mesti meletakkan macam mana, apa sebenarnya yang perlu dibawa dalam konteks pendidikan sekolah di Malaysia ni ke mana hala tuju. Kena melihat balik dasar-dasar yang sedia ada macam mana. Apakah perubahan yang sesuai berdasarkan kepada keadaan semasa yang berlaku dalam negara kita. Ada orang pertikai silibus UPSR lebih tinggi daripada apa yang sewajarnya. Baru-baru kita tengok kan, cikgu sekolah rendah merungut. Matematik itu dia sendiri pun pening. Nak mengajar hanya budak sekolah 6. Sedangkan silibus itu sepatutnya diajar pada
pelajar tingkatan 1 dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini yang saya kira perlu dilihat secara total. Kalau kita nak bawa perubahan, di samping kita mesti menteri-menteri ini mesti menyokong dasar gagasan yang cuba dibawa oleh Perdana Menteri demi membawa perubahan. Kena buktikan. Dia dilantik sebagai menteri, dia mesti buktikan. Tak kira lah dia menteri baru, dia menteri lama, menteri baru, menteri lama pun belum tentu perform dengan portfolio baru. Orang baru mungkin akan lebih perform sekiranya dia mampu menjiwai apa sebenarnya hala tuju yang nak dibawa di bawah sesebuah kementerian. Jangan nak main shot sendiri saja. Saya suka Prof bila Prof sebut tentang seharusnya lah mereka yang dilantik sebagai menteri dalam kabinet Datuk Seri Anwar ini mempunyai jiwa besar, mempunyai jiwa rakyat. Tetapi kadang-kadang kita juga merasa gelisah, merasa kecewa jugalah. Mungkin di permulaannya semuanya berjalan dengan begitu baik, tetapi apabila dilantik, apabila dah mula ada kuasa, apabila dah mula ada sesuatu yang mungkin memberikan kekuatan kepada mereka, dari segi personality, dari segi karakter tiba-tiba berubah. Apakah ini pernah berlaku sebenarnya? Ada menteri yang sebelum jadi menteri, ada orang yang sebelum jadi menteri senang kita temui, kita panggil ke studio pun dia akan datang, tetapi bila jadi menteri dah berubah pula, susah untuk dihubungi. Dan kadang-kadang mereka yang berada di keliling menteri itu bersikap lebih sudu daripada kuah dan sebagainya. Pandangan Nikoden. Okey, saya nak beri satu gambaran kita anggap sendiri diri sendiri dalam situasi sebegini. Apabila kita tiada apa-apa jawatan, tiada apa kuasa, jarang kita jumpa orang. Sehari mungkin 5 orang maksimum. So 5 orang ni kita boleh habiskan 1 jam, setengah jam dengan orang tersebut. Tapi bila menjawab sebagai ahli parlimen, tertibanya kita kena jumpa ramai orang sikit. Okay. So kita lead sehingga menjadi menteri contohnya. Setiap hari kena jumpa KSU, lepas tu TKSU, lepas tu SUB, KP dan sebagainya untuk kerja harian sahaja. Dan selepas itu jumpa orang kawasan, dari pengundi-pengundi kawasan sebagai ahli parlimen. Dan belum balik rumah lagi kena jumpa NGO, kena jumpa orang dari kementerian lain dan bersedia untuk mesyuarat kabinet pada hari Rabu ataupun Jumaat dan sebagainya. Dan setelah itu ramai juga beratur di luar. Bila beratur di luar, contohnya kalau saya sebagai seorang yang biasa, saya boleh jumpa Profesor Mat. Profesor apa macam tu. Tapi bila saya sudah jadi menteri, sibuk. Bukanlah, saya tukarlah. Bila profesor boleh jumpa apa macam tu, tapi bila Profesor Mat jadi menteri, ada 20 orang macam saya tunggu di luar office. Berapa lama profesor boleh jumpa setiap orang? 5 minit. Saya ada appointment. Okey. Ini dianggap sebagai sombong. Ini dianggap sebagai, tetapi dia diperlukan. Kita sebagai orang, kita sebagai kawan kena memahami bahawa rakan kita sudah menjawab memikul satu kebebanan yang besar, tidak patut menaruh harapan bahawa dia akan treat us lah seperti mana dahulu. So memang the jawapan is yes. The short answer adalah ya. Dia akan kelihatan sombong, tetapi bukannya kerana dia nak sombong, sebab cara dan perbuatannya dan tugasannya, tanggungjawab dia, kewajipannya memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang luar biasa daripada perangai dia yang sebelum ni, dan kelihatan sombong di kalangan kawan dan juga mungkin pengundi ataupun penyokong. Tetapi orang-orang yang di sekeliling menteri itu sendiri, apa yang perlu mereka ada sebenarnya? Sikap seperti mana yang harus mereka ada dalam diri mereka? Ada 4 jenis orang yang mengeliling menteri. Nombor 1, pegawai-pegawai, contohnya setiausaha Serikana, setiausaha Sulis, setiausaha politik, setiausaha akhbar, pegawai tugas-tugas khas. Ini mereka kerja. Harus melihat ini sebagai satu pekerjaan dan juga kena taat kepada kerajaan Malaysia dan rakyat Malaysia. Nombor 2, orang-orang kementerian. Orang-orang kementerian juga salah satu pekerjaan, tapi tidak harus ada unsur-unsur politik. Okey. Orang yang ketiga adalah orang-orang politik. Contohnya orang di bahagian, orang di cabang, orang di ni. Kamu kena buat draw satu line, tidak boleh menyalahguna kuasa untuk politik. Dan keempat, orang-orang lain dan lain-lain. Dan lain ni pula ada banyak kategori. Ada yang pernah menyumbangkan sumbangan politik untuk PRU, ada yang sahaja ataupun nak meminta sesuatu projek, meminta sesuatu bantuan daripada menteri, dan orang itu patut menggunakan laluan yang sepatutnya melalui kementerian, melalui borang, melalui permohonan, dan bukannya ketuk pintu jumpa menteri dan sebagainya. Dan juga menteri juga harus meluangkan masa untuk berjumpa dengan orang yang boleh pull them down to earth.
Contohnya orang dari pembangkang, contohnya pemimpin dari NGO, contohnya orang kawasan yang bukan setaraf dengan orang lain untuk menarik balik status menteri itu ke arah marhen, keep you up the date. Cumanya orang yang kelilingnya, kalau menteri terlalu bergantung kepada 2, 3, 4 orang itu, maka orang 3, 4 itu akan berleluasa. Itu saya nampak dulu ada beberapa kementerian, macamlah nak jumpa menteri kena melalui sesetengah orang kan. Orang ni bukannya dari kementerian pun, orang dia kawan kepada menteri. Itu harus praktis itu harus stop lah. Okey, kita akan sambung lagi Apek dan juga Prof ya, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika, dan macam saya sebut di awal tadi kepada anda yang mungkin sedang mengikuti program ini, anda juga sebenarnya kami beri ruang dan juga peluang untuk berkongsi pendapat dan juga pandangan dan juga komen berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini, apalagi kalau bukan senarai Menteri Kabinet yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi 2 talian kami sediakan kepada anda. Saya ulangi lagi, 0326979767, 0326979768. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Kabinet Perpaduan berlainan dan luar biasa. Baik, Prof, saya juga nak dapat komen dan juga pandangan Prof lah tentang pelantikan timbalan Perdana Menteri yang kedua, iaitu dan juga sekaligus juga memegang jawatan sebagai Menteri Perdagangan, iaitu Datuk Seri Fadil dari Sarawak. Jadi apakah anda melihat bahawa ini juga memenuhi seperti apa kehendak dan juga syarat-syarat mungkinlah yang diberikan oleh kerajaan di Sabah dan juga di Sarawak? Mereka juga memerlukan seorang lagi kalau boleh timbalan Perdana Menteri yang dilantik dari Sabah ataupun Sarawak. Okey, saya kira pelantikan Datuk Seri Fazilah sebagai salah seorang timbalan Perdana Menteri ini memang semua dah sedia maklum sebenarnya. Kita dah memejangka. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dalam komponen kerajaan perpaduan hari ini, kita ada PH paling besar. Of course dia akan ambil pos Perdana Menteri. Nombor 2 BN akan pergi ke jawatan timbalan Perdana Menteri, dan nombor 3 GPS dari Sarawak kan pun akan mengambil kedudukan sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan sebelum ini pun kalau kita tengok Datuk Seri Fazilah ini merupakan Menteri Kanan pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin dan pada zaman Datuk Seri Ismail Sabri. So saya kira dia antara orang yang mempunyai satu keistimewaan, ada kredibiliti, ada karismatik tersendiri yang sememangnya diangkat di Sarawak untuk menjadi hero di peringkat persekutuan. Jadi saya kira tidak pelik, dan semua orang sebut dah. Orang duk sebut yang orang duk confuse ialah timbalan Perdana Menteri daripada UMNO, sama ada Muhammad Hassan ataupun Zahid Hamidi. Tapi orang memang dah sebut Datuk Seri Fazilah memang timbalan Perdana Menteri daripada GPS Sarawak, mewakili Sabah Sarawak lah kan. Jadi ini merupakan suatu perkara yang saya kira tidak ada benda yang luar biasa. Kita dah memang jangka, dan kalau kita tengok sebelum ini pun Datuk Seri Fazilah memegang portfolio Menteri Kerja Raya yang saya kira dia telah membawa satu, nak kata perubahan besar tidak juga, cuma adalah sentuhan-sentuhan ajaib yang telah dibawa oleh beliau, yang mana dia tak berbelanja boros, dan dia juga tidak ada isu-isu yang melibatkan integriti. Jadi orang-orang macam ini sememangnya diperlukan dalam Kabinet Malaysia. Satu persoalan juga yang saya nak dapatkan pandangan Prof di atas pelantikan dua timbalan Perdana Menteri ini. Saya teringat apabila perkara ini diwawarkan, masa itu belum lagi dikonfirm jadi berita yang dimainkan di luar sana, komen daripada Premier Sarawak sendiri, Abang Jo, mengatakan bahawa dia menyokong sebenarnya lantikan sebagai timbalan Perdana Menteri, tetapi dia mahukan jawatan itu haruslah jawatan yang ada kuasa dan bukan saja bersifat seremonial. Komen? Ya, memang dia package. Dia bukan pos timbalan Perdana Menteri sahaja. Sebab apa? Sebab kalau pos timbalan Perdana Menteri tanpa menteri yang lain, dia tak kuat. Sebab apa? Sebab timbalan Perdana Menteri ni tidak ada jawatan pun di dalam perlembagaan persekutuan.
That's why bagi saya berdasarkan kepada hierarki pelantikan, timbalan Perdana Menteri itu merupakan kuasa budi bicara. Pelantikan timbalan Perdana Menteri, dia menjadi autoriti, menjadi kuasa budi bicara Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab dalam perlembagaan tersebut hanya pelantikan Perdana Menteri dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong, pelantikan menteri dan timbalan menteri. Perlembagaan tak sebut pun pelantikan timbalan Perdana Menteri. Jadi Yang Agung perlu lantik 3 pos ini. Soal pos timbalan Perdana Menteri itu menjadi hak seorang Perdana Menteri. Jadi terpulang pada Perdana Menteri sama ada dia nak lantik timbalan ataupun tidak. Tidak jadi masalah besar. Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin dulu, Datuk Ismail Sabri tak lantik timbalan Perdana Menteri. Kan? Dilantik walaupun Datuk Ismail Sabri kejap lah. Dilantik Menteri Kanan. Jadi bagi saya, bila dia berikan pakej timbalan Perdana Menteri dengan pos yang lain, kementerian lain macam Datuk Seri Zahid Hamidi, Menteri Kemajuan Desa disebutkan tadi kan, itu satu perubahan nama daripada KPLB sebelum ini, dan Datuk Seri Fazilah, Menteri Perdagangan dan Komoditi. Mana kata ada pakej, bukan bersifat seremonial. Kalau jawatan timbalan menteri semata-mata, saya rasa itu yang lebih bersifat seremonial. Sekarang ini bila diberikan autoriti tertentu, ada portfolio khas yang dia boleh mungkin bawa sesuatu pada Sarawak sebagai contoh. Ini yang dituntut oleh GPS. Dan rundingan-rundingan ini yang saya kira cuba dipenuhi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam dia menyenaraikan kabinet dia. Sebab apa? Dia kena ambil kira banyak elemen lah. Saya rasa Datuk Seri Anwar agak susah untuk mengambil kira siapa sebenarnya yang sepatutnya, yang sewajarnya daripada nama-nama cadangan oleh setiap parti-parti komponen yang ada. Nak ambil, nak tengok kalau kita dengar sebelum ini Datuk Seri Anwar kata kabinet yang besar kecil. Tapi kalau kita tengok berdasarkan kepada senarai menteri yang ada ni, tak kecil juga. 27, mungkin 28. Kalau masuk dengan pelantikan Menteri Sumber Manusia Siva Kumar tadi kan, 28 kecil sikit je daripada 30. Menteri Datuk Seri Ismail Sabri sebelum ni 30-31 kan. Tak ada beza sangat lah pun. Pada zaman pemerintahan Dr. Mahathir dulu, Datuk Seri Najib, Pak Lah pula dulu pun kabinet sekitar 27-28. Jadi tidak ada benda yang luar biasa kat sini. Kalau kecil, kita kena ambil contoh Jepun. Jepun berapa? Baru 19 orang menteri. Korea Selatan 18 orang menteri. Amerika Syarikat baru 24 orang menteri. Itu baru kata betul-betul kecil. Sekarang ni bagi saya dia tak adalah besar sangat, tak adalah kecil sangat, tapi dia besar sederhana. Kerana benda-benda ini Datuk Seri Anwar kena memikirkan macam mana nak melibatkan semua pihak di bawah kerajaan perpaduan itu demi memenuhi aspirasi perpaduan. Jadi perkara-perkara inilah saya kira kenapa kabinet itu akhirnya jadi besar juga. Lepas ni kalau lantik seorang timbalan menteri, bagi setiap kementerian kita jadi berapa? 28 kali 2, itu kalau seorang. Kalau 2 orang, ada kementerian yang mungkin dilantik 2 orang timbalan menteri, lagi-lagi besar. Kalau ada pula dilantik sebagai sesama parlimen, lagilah besar. Jadi adakah percaturan awal ini kena dalam konteks dia? Adakah reformasi yang cuba nak dibawa itu berlaku satu reformasi yang besar, ataupun mungkin reformasi yang secara berperingkat-peringkat, slowly. That's why bila tengok tadi ada nama-nama baru, ada nama-nama ahli parlimen yang tidak ada jawatan besar dalam parti, tapi diangkat menjadi menteri. Apa makna dia? Mungkin ini ada satu percaturan baru yang cuba dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tak tahu. Ini orang politik dia bisa. Orang politik ni dia berfikiran jauh 10 langkah di hadapan pada kita. Baru nak buat analisis hari ni, dia dah fikir macam mana nak mencorakkan, menggerakkan parti-parti politik ni. Tapi secara peribadi apakah Apek melihat bahawa daripada barisan kabinet yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar ini akan membawa satu semangat, betul-betul membawa satu semangat perpaduan di kalangan parti-parti politik yang bergabung dalam kerajaan perpaduan? Akan. Jawapan singkatnya akan. Cumanya memang saya merujuk ke jawapan ini kepada jawapan Profesor Mat Yahya tadi. Memang
sepatutnya Anwar melakukan reformasi. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim memang terikat tangan. Terikat tangan dari segi jikalau melakukan sesuatu perubahan yang tidak dipersetujui oleh gabungan parti, maka ia susah untuk dilaksanakan kerana butang merah kalau ditekan atau diugut, maka reformasi sukar untuk dilaksanakan. Dan begitu juga sama dalam konteks soalan yang ditujukan, iaitu apakah chemistry antara parti-parti dalam gabungan ini, kalau terlalu mementingkan politik, kerja tak jalan. Kalau terlalu mementingkan kerja, politik kalau susah tu tekan butang merah, jatuh juga. So Datuk Seri Anwar Ibrahim memang telah melakukan satu keseimbangan antara politik dan menjalankan tugas. So yang bahagian politik itu yang akan adalah penentu sama ada gabungan ini akan berlanjutan sehingga PRU yang seterusnya pada 4 tahun nanti atau 5 tahun nanti, ataupun gabungan ini bakal pecah. Manakala bahagian melaksanakan tugas itu adalah untuk memulihkan ekonomi. Sekarang saya nampak ini disebabkan ada pelantikan senator, kita tahu memang jawatan ini sudah terhad, tapi juga terpaksa juga lantik senator untuk menjawat di jawatan tertentu. Maka kita nampak satu usaha untuk lebih cenderung kepada daya untuk melaksanakan kerja daripada memenuhi syarat politik. So dengan ini saya rasa gabungan ini masih perlu menjalani satu test run lah. Mungkin dalam 6 bulan sehingga 1 tahun, kalau kami tidak jadi, rombakan lagi. Jangan lupa dalam 6 bulan ada pilihan UMNO. So kalau pucuk pimpinan kekal, ini akan kekal. Kalau pucuk pimpinan telah bertukar, ini juga akan terpengaruh. So terlalu banyak faktor, tapi nampaknya kelihatannya seimbang lagi. Sesuatu yang menarik juga Prof, ya, kalau kita lihat pelantikan yang dibuat, kalau kita lihat seperti Rafizi Ramli yang diletakkan sebagai Menteri Ekonomi dan Zalina Osman diletakkan sebagai Menteri JPM yang menjaga hak ehwal undang-undang. Dan ini kita tahu dua tokoh ini memang mempunyai reputasi yang cukup menarik lah. Rafizi dengan sikapnya yang begitu outspoken, tetapi dia dikatakan sebenarnya seorang yang intelijen sebenarnya. Jadi apakah anda melihat bahawa ini juga merupakan antara faktor-faktor yang mungkin boleh memberikan anjakan sebenarnya kepada barisan kabinet yang sedia ada ini? Okey, satu perkembangan yang menarik saya kira. Macam Datuk Sri Azlina ni, dia dibalik pada portfolio asal dia. Sebelum ni pun dia pernah menjawat jawatan menteri di Jabatan Perdana Menteri, portfolio undang. Dia pun seorang lawyer. Jadi memang kacang lah, mainan dia lah. Dan memang orang yang layak duduk di situ. Dari segi kredibiliti dia, dari segi kepakaran dia, dari segi pengalaman dia, dari segi banyak perkara yang dia tahu. Even dia pun pernah menjadi timbalan speaker. Jadi banyaklah benda yang saya kira dia boleh membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam konteks proses nak menggubal undang-undang dan apa nantilah. So memang sesuai di situ. Berkaitan dengan Rafizi Ramli ini merupakan satu yang menarik. Menteri Ekonomi sebelum ini pun memang orang hebat juga duduk di Menteri Ekonomi kan. Tapi kali ini tanggungjawab yang besar pada Rafizi, seorang yang sebelum ini belum pernah diuji sebenarnya. Betul. Dia hanya naik sebagai timbalan Presiden PKR dan kali ini betul-betul diberikan suatu cabaran besar untuk membawa perubahan dalam ekonomi Malaysia, khususnya pada tahun depan yang dikatakan ekonomi kita akan merudum. Bukan ekonomi kita sajalah, di seluruh dunia pun akan menghadapi kemerosotan ekonomi. Tetapi tanggungjawab inilah yang saya kira difikirkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memberi pada orang yang paling boleh dipercayai oleh dia untuk membawa satu transformasi, satu reformasi yang besar dalam konteks pemulihan ekonomi, khususnya nak kawal kenaikan kos sara hidup. Jadi saya tertarik sebenarnya dengan apa yang telah pun diwar-warkan, yang diketengahkan oleh saudara Rafizi. Dia kata sebelum ini kita ambil contoh, ini antara salah satu ucapan dia kata bila naik jadi menteri lagi, jangan lupa tak perlulah nak raikan lebih-lebih. Kalau kata ada program mana-mana, ini keraian saja berapa kita spend. Sebagai contoh, kalau satu program
menteri nak pergi, orang kena spend, kementerian kena spend 20,000, 30,000 untuk meraihkan menteri. Semata-mata menteri nak pergi rasmi satu program 15 minit 30 minit. Spend 30,000. Kalau menteri ada program 5 kali seminggu, berapa kita nak spend untuk seorang menteri? Kalau ada 28 menteri, berapa kita nak spend satu minggu? Jadi Rafizi kata tak perlu pun, tidak ada keperluan pun untuk kita membelanjakan wang rakyat ke arah benda-benda yang bersifat seremonial itu. Mungkin boleh buat secara kecil-kecilan, simple-simple saja. Jadi benda-benda macam ini, orang yang pandai calculate duit ini, dia kena jaga ekonomi. Tambah-tambah lagi dia ada gandingan yang mantap. Datuk Seri Anwar Ibrahim jaga keuangan. So sama-sama calling-calling, kena kontrol. Datuk Seri Anwar kata kapet jangan tukar, ingat menteri. Masuk pejabat tak payah nak cerita-cerita nak tukar kapet baru, kursi baru, nak hias bilik macam-macam. Sebab apa? Sebab kita kena ingat kerajaan baru ni, kerajaan reformasi ini nak membawa perubahan yang membela nasib rakyat. Nak membelanjakan sesen duit rakyat tu, kena ambil kira semua aspek. Jadi saya kira elemen-elemen inilah kenapa Anwar dengan Rafizi menjadi kombinasi yang mantap dalam PKR yang cuba diterjemahkan dalam konteks Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi untuk menjana membawa satu perubahan besar dalam prospek pembangunan dan pemulihan ekonomi dalam diri negara kita. Okey, kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi saya percaya ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan dengan kedua-dua tetamu kita di studio Ruang Bicara ini. Kita lihat buat kali terakhir. Baik, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Terima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami. Kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya, Dr. Muhammad Mohadi Ismail dan juga bersama dengan Encik Tai Zi Hao ataupun lebih dikenali sebagai Apek Cina. Baik, Pak, ini saya nak tanya. Saya tengok list-list tadi, tak tahulah mungkin Datuk Seri Anwar belum lagi mahu mengumumkan ataupun tak tahulah kalau tertinggal. Tak pula kita tahu tak ada pula lantikan Menteri Wilayah Persekutuan misalnya, Menteri Sumber Manusia. Itu pun tadi apa yang bagi nama kata Siva Kumar yang dilantik. Tapi tak tahulah apakah ini mungkin ada strategi lain yang disusun ataupun ada kandidat lain yang mungkin akan diumumkan kemudian. Mungkin ada kandidat yang akan diumumkan. Selalunya saya cerita secara kolokvial kepada rakan-rakan, Kementerian Wilayah Persekutuan ini penting. Dia macam Menteri Besar Kuala Lumpur. Saya cakap Menteri Besar Kuala Lumpur. Kalau tiada menteri ini, susah nak jalan sebab banyak peruntukan undang-undang untuk DBKL, untuk Labuan, untuk Putrajaya adalah dari Menteri Wilayah Persekutuan. Mungkin ada tidak kesetujuan antara parti-parti dalam gabungan ini tentang calon untuk kementerian ini. Tapi saya percaya dalam masa yang terdekat seorang akan dilantik atas jawatan ini. Dan Menteri Sumber Manusia juga mungkin dalam kertas ni kita terlepas lah. Tapi dalam senarai yang saya dapatkan tadi itu memang ada. Ya. Okey, saya juga nak tanya Apek tentang pelantikan Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa. Tadi pun kita tanya-tanya siapa Dr. Zaliha. Tapi memang berlatar belakangkan seorang doktor perubatan, tak ada masalah sebenarnya. Tetapi masalah besar yang perlu dilihat oleh Dr. Zaliha ialah tentang pandemik COVID-19 itu. Walaupun KJ telah melaksanakan apa yang dianggap sebagai terbaik, tetapi COVID masih lagi ada sebenarnya dan ianya masih lagi merupakan satu ancaman yang perlu diberi perhatian yang serius. Jadi apakah walaupun ada ura-ura dulu disebut sebelum pengumuman ini dibuat ialah untuk menarik semula KJ sebagai Menteri Kesihatan, tetapi mungkin ianya tidak menjadi kenyataan. Tapi apakah Dr. Zaliha anda rasa boleh dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Kesihatan yang baik? Saya ingin bacakan dua kementerian dalam soalan ini. Okey, Kementerian Pendidikan yang Dr. Profesor Madya sebut tadi dan juga Kementerian Kesihatan yang merupakan kementerian, kedua-dua kementerian yang kirakan paling penting ini. So Dr. Zaliha Mustafa dan juga YB Fadlina Siddiq, kedua-dua menteri baru ini adalah nombor satu dari PKR, nombor dua
saya percaya bahawa ramai tak tahu dua nama ini, termasuk saya sendiri. Cumanya saya hanya boleh membuat analisa dari segi politik untuk menjawab soalan ini, dan ini hanya sekadar tekaan yang berasas. Okay? Kalau seorang yang bernama besar memegang jawatan yang penting, maka ia hanya dia akan menaikkan nama orang besar itu, contohnya Khairi Jamaluddin. Okey. Kalau orang yang tiada nama besar, dia boleh kerja senyap-senyap. Dan bila kerja senyap-senyap itu, gabungan parti ini tak perlu risau seseorang yang memegang jawatan penting akan mengambil orang kata apa ni, political attention daripada mereka. Dan saya percaya bahawa kedua-dua nama ni adalah hasilan daripada rebutan semua gabungan parti. Rebutan kaset. Saya percaya bahawa Profesor Maya tidak akan menafikan bahawa jikalau nama-nama besar, contohnya Fadilah Yusof sebagai Menteri Pendidikan, no problem. Contohnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Pendidikan, no problem. Contohnya doktor, mana-mana doktor di sini yang namanya memang tinggi menjawat jawatan Menteri Kesihatan, no problem. Cumanya semua orang nak. Sebab contohnya, saya bagi contoh, Anthony Loke jadi Menteri Kesihatan, tentulah DAP akan dapat political attention yang luar biasa, sebab nama itu sudah luar biasa, kementerian itu luar biasa, dan dia akan meraihkan sokongan yang kuat. Dan saya bagi lagi contoh, Tok Mat. Kalau Tok Mat jadi Menteri Pendidikan, dia akan diraihkan. So hasilan daripada rebutan parti-parti, gabungan parti, kemungkinan Dr. Zaliha dan juga YB Fadlina adalah mereka yang bersetuju to lelo dan jangan ambil political mileage, political daripada kementerian yang penting sebegini. Cumanya kita tak tahu Dr. Zaliha dan kita tak tahu YB Fadlina kerana mereka belum menjawat jabatan lagi, belum menjadi seorang yang dikenali ramai. Tidak semestinya mereka akan diamkan diri. Mungkin mereka akan melakukan sesuatu yang luar biasa dan menakjubkan dan menarik perhatian semua orang kan. Itulah seperti Profesor Maya kan belum diuji ni. Semoga kedua-dua ini dapat melepasi ujian ini dan menjadi kan Malaysia, khususnya dalam pendidikan dan kesihatan, satu melakukan kerjayaan di situ lah. Okey, saya nak dapat pandangan Prof tentang Datuk Seri Anwar sendiri. Selain daripada menjawat jawatan Perdana Menteri, beliau juga adalah Menteri Keuangan. Bila kita sebut tentang Menteri Keuangan, saya nak kaitkan dengan bajet 2023 yang telah pun dibentangkan di Parlimen sebelum Parlimen dibubarkan, tetapi tak sempat nak dibahaskan. Pandangan Prof selaku Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan, apakah Prof merasakan bahawa mungkin akan ada pembentangan bajet 2023 yang baru yang mungkin akan memenuhi seperti apa yang diinginkan oleh Datuk Seri Anwar dalam usaha untuk membela rakyat secara keseluruhannya? Okey, soal bajet ni adalah suatu benda yang besar kepada negara. Dan pembentangan bajet oleh kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri sebelum ini memang sudah komprehensif, dan orang yang banyak terlibat dengan bajet itu Tengku Zafrul, orang yang pun ada dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Jadi saya berpandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membuat bajet baru. Sebab apa? Sebab bajet dulu berkata tak bagus. Kalau dia tak terima 100% pun, dia pasti akan ada perubahan here and there, di sana sini yang cuba disesuaikan dengan acuan reformasi yang cuba nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar ni. Mungkin akan berlaku pengucapan bajet untuk berdepan dengan situasi kemerosotan ekonomi tahun depan. Sebab apa? Sebab langkah berjimat cermat yang cuba dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ke arah pemulihan ekonomi ini sudah pasti memerlukan suatu bentuk pengorbanan yang tinggi, khususnya dalam aspek perbelanjaan negara. Yalah, kalau kereta kerajaan pun dia tak nak pakai, gaji pun Datuk Seri Anwar tak nak ambil, itu Menteri Keuangan. Menteri Keuangan pegang segala punca kuasa. Menteri-menteri lain kena hati-hati dalam memohon bajet dengan Kementerian Keuangan. Tapi dari segi cadangan yang pernah dibuat oleh Datuk Seri Anwar untuk mengurangkan gaji menteri-menteri, ini pun sesuatu yang menarik. Apakah akan dipersetujui oleh menteri-menteri yang baru dilantik ini? Saya kira
menteri-menteri akan bersetuju. Walaupun sebab ini bos. Siapa bos yang nanti you. Kalau bos kita nak potong gaji kita pun kita redha je lah kan. Dan itu merupakan satu kewajaran lah. Satu pendekatan PM sendiri tak ambil gaji, menteri-menteri nak kena potong gaji, itu satu kewajaran lah. Untuk merasa dapat meletakkan soal kebersamaan itu. Bersama-sama kita berjuang di medan politik dan bersama-sama membela rakyat membentuk suatu kerajaan yang dikatakan stabil, menuju ke arah kestabilan yang berterusan. Okey, Abang Tengku Zafrul beralih daripada sebagai Menteri Kewangan sekarang dilantik sebagai Menteri di MITI. Apakah anda melihat bahawa ini satu pertukaran yang cukup menarik sebenarnya, dan mungkin juga Tengku Zafrul akan memberikan satu cahaya yang lebih hebat kepada MITI sebenarnya? Okey, yang pertama sekali saya merujuk balik kepada jawapan saya tadi. Tengku Zafrul memang seorang yang dilantik atas keupayaan diri sendiri dan bukan secara politik. Dan dengan ini kita kena tahu Tengku Zafrul pernah menjawat di swasta, di bank CIMB dan juga di bank-bank lain lah, Maybank contohnya. So dari segi finance ni, kalau Dato' Seri Anwar Ibrahim sendiri yang menjawat jawatan tersebut, dan ekonomi seperti tadi Profesor Maya cakap, saya setuju sangat, ekonomi dengan ekonomi sebenarnya dia pecah daripada Ministry of Finance, daripada Kementerian Kewangan. So dia saling bantu-membantu, saling melengkapi. Tetapi MITI ini adalah luar daripada sistem kewangan ini. Sebab tugasan Tengku Zafrul adalah untuk menarik pelabur, kita tengok agensi-agensi, MIDA, Matre, untuk menarik pelaburan dari luar negara dan juga memasarkan produk-produk Malaysia ke pentas antarabangsa. Dan Tengku Zafrul seorang yang kalaulah menjadi seorang pemimpin di bank, tentunya Tengku Zafrul mengenali tentang pemasaran antarabangsa. Contohnya kalau sesuatu syarikat ingin menaik ke bursa, dia kena ada bank yang support. Kalau syarikat ini melakukan pemasaran antarabangsa, dia mesti dapat loan ke ataupun pelaburan daripada bank. Dengan ini Tengku Zafrul adalah bersesuaian untuk Kementerian Perdagangan Antarabangsa atas keupayaan dan juga pengalaman Tengku Zafrul sewaktu dalam swasta dan juga dalam kerja kewangan. Best choice. Okey. Ini hampir-hampir di penghujung. Saya juga nak dapat pandangan Prof pelantikan Menteri Komunikasi Saudara Fahmi Fadzil, seorang YB muda lagi. Jadi ini juga merupakan satu cabaran yang cukup hebat menjaga ialah stesen-stesen TV, radio dan sebagainya. Apa yang anda harapkan daripada beliau sebenarnya? Saya melihat pelantikan Fahmi Fadzil sebagai Menteri Komunikasi ini relevan dalam konteks untuk mendepani soal pendigitalan sejak hari ini. Sebab apa, ini bos baru bagi Tuan Syarawi, bos baru bagi bernama kan. Betul. So sesuai lah, kita tengok masyarakat dalam konteks ataupun anak muda hari ni lah, kita banyak terpengaruh dengan penggunaan media sosial tanpa sempadan. Dulu kita guna istilah dunia tanpa sempadan, tapi hari ni penggunaan media sosial tanpa sempadan. Ya, Pak? Ya, betul. Sebab apa? Sebab banyak sangat saluran yang digunakan oleh anak muda ini, digunakan oleh rakyat kita hari ini masa kempen politik pun. PN gunakan TikTok, PH gunakan Telegram, Instagram, macam-macam lagi kan, untuk menggunakan saluran media massa ni sebagai salah satu saluran ataupun mekanisme untuk berkempen. Jadi saya melihat Fahmi Fadzil ni seharusnya dia tak pernah menjawat jawatan menteri sebelum ini. Seharusnya diberikan peluang untuk memahami dan membawa hala tuju yang lebih jelas dalam konteks mengawal komunikasi. Saya rasa saluran TV tak perlu kawal lah. Kita perlu kawal yang benda-benda yang sensitif, yang melibatkan soal sensor-sensor, melibatkan aspek-aspek hasutan dan sebagainya, itu kena lah. Cuma dari segi menjualan demokrasi, kita kena bagi peluang untuk orang bercakap. Tak salah kalau kita mengkritik kerajaan demi kebaikan. Tak salah kalau saya untuk mengemukakan pandangan yang berbeza dengan Tuan Syarkawi. Sebab apa? Sebab kita berada di bawah negara demokrasi. Saya rasa itu perlu dibawa dan diketengahkan demi menjualan dan mengangkat demokrasi seperti mana yang dituntut oleh masyarakat kita ini. Tetapi dalam konteks penggunaan media sosial,
perlu tetap dikawal berdasarkan SKMM yang kita ada sebelum ini. Okey, kita di penghujung, tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi masa. Jadi saya nak dapatkan pandangan Apek di penghujung ini dalam masa 2 minit ini. Kerajaan ini tak boleh gagal sebenarnya, Apek ya. Kenapa ia perlu menjayakan segala apa yang telah pun dirancang ini? Kerana Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia Perkara 43(2)A tidak boleh menubuhkan kerajaan minoriti. Kalau kita nak satu kerajaan, dia mesti dapatkan sokongan majoriti mudah. Dia tidak boleh gagal. Kerana dia gagal, kita takkan dapat kerajaan. Melainkan dari komponen parti dari kerajaan ini bergabung dengan pembangkang. Tak boleh gagal. Tapi saya nampak dia tak stable. Kerajaan ini takkan selalu stable sebab dia bukan satu parti, dia gabungan. Dia mempunyai ideologi dan juga halang tuju politik yang bercanggahan. So kalau nak cari satu titik seimbangan tu, contohnya kalau saya berdiri seorang, senang. Kalau nak berdiri 2 orang dalam satu titik tu, dia sudah goyang sikit. Sekarang berdiri 5 orang, 5 parti yang berlainan. So memang susah nak mengekalkan keseimbangan ini. Dia tak boleh gagal, tapi dia sangat terdedah kepada kegagalan. Okey, menarik apa yang disebut oleh kedua-dua tetamu kita, dan tentunya lah kita juga mengharapkan bahawa Kabinet Perpaduan untuk kerajaan perpaduan ini akan dapat menjalankan tugas mereka seperti apa yang diharapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan saya percaya dengan iltizam dan semangat yang ada kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sudah pastilah beliau akan menjamin bahawa segala apa yang dirancangkan itu akan menjadi satu kenyataan yang akhirnya akan dapat memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kerajaan perpaduan ini. Kerana macam Apek pun sebut, ianya sentiasa terdedah kepada sesuatu yang mungkin tidak dijangkakan, dan kita harap kerajaan perpaduan ini akan dapat memenuhi segala apa yang telah pun dia sebut, yang telah pun dirancang, dan ianya akan menjadi satu kenyataan yang cukup menarik. Terima kasih kepada anda yang menempuhkan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan jangan lupa Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.